Salam sejahtera, saya Siti Pajahamin untuk Berita KDM TV, edisi 11 April 2020. Susulan pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung perlanjutan tempo PKP hingga 28 April ini, usaha mengagihkan barangan makanan oleh kerajaan negeri diteruskan lagi. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony dalam kenyataannya berkata bahawa bantuan makanan ini masih berterusan dan sedang dalam proses pengagihan di seluruh negeri Sabah. Saya merayu kepada semua masyarakat ataupun penduduk-penduduk di sekitar luar bandar, terutama di kampung, supaya mematuhi arahan tersebut, oleh kerana saya percaya apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk kebaikan juga. Tetapi seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, beberapa tempat telah diberikan kelonggaran seperti beberapa kawasan sawit, begitu juga dengan beberapa pembinaan yang kita rasa perlu untuk kita teruskan, dan saya percaya dengan pelanjutan ini juga akan membolehkan pembendungan masalah COVID-19 ini akan dapat kita atasi. Jadi berilah kerjasama kepada penguatkuasa, patuhilah larangan yang telah diberikan, dan apa yang paling penting bagi kita adalah kerjasama supaya memberi kerjasama sepenuhnya kepada jawatan kuasa di peringkat daerah yang diketuai oleh pegawai daerah, termasuk juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di setiap daerah. Dan saya percaya keperluan harian sekiranya penduduk-penduduk di sekitar daerah ataupun kampung ingin mendapatkan keperluan, berhubunglah dengan jentera ataupun sukarelawan yang telah kita tugaskan di semua daerah di seluruh Sabah. Saya amat-amat berbesar hati dengan bantuan yang telah diberikan oleh Datuk dan juga kerajaan. Rakyat hari ini menghadapi kawalan pergerakan. Apabila menerima bantuan ini, ianya akan memberi kelegaan kepada rakyat, terutamanya di mukim saya, khususnya di daerah Pitas. Saya melihat apabila kerajaan telah memberikan bantuan ini, mereka rasa bersyukur kerana dapat meringankan bebanan mereka. Saya selaku wakil kepada rakyat di mukim ini, dengan itu sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan, khususnya Datuk Peter Anthony kerana sudi hadir ke mukim saya bersama-sama kami untuk mengagihkan bantuan ini. Sekian, terima kasih. Dalam perkembangan lain, Datuk Peter Anthony turut mengumumkan penaik tarafan Jalan Salimpodon Darat dengan kos RM6 juta yang menghubungkan 6 buah kampung di daerah Pitas akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Rata-rata penduduk yang ditemui menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan negeri di atas usaha untuk memastikan kawasan pedalaman mempunyai akses jalan raya yang baik. Lawatan kerja pada hari ini bukan sahaja kita dapat menghantar bakalan makanan kepada semua saudara-saudara kita yang berada di kawasan Pitas, jentera bersama dengan Yang Berhormat Datuk Bulkiah pada hari ini, dan juga semua jentera sukarelawan telah bersama-sama untuk mengagihkan beberapa bakalan makanan yang telah kita hantar. Dan selain daripada itu juga, kita juga sempat untuk melawat beberapa tempat, termasuk satu jalan di kawasan Salimpodon Darat, dan itu akan kita laksanakan dalam masa terdekat ni selepas saja kuarantin ataupun masalah ini berakhir nanti. Jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Menteri itu Datuk Peter Anthony kena sudi untuk menghulurkan sedikit sumbangan kepada rakyat Pitas khususnya, dan sekarang sudah memasuki fasa ketiga PKP. Apa yang kita harapkan kepada rakyat semua, khususnya di daerah Pitas, patuhilah arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan dan hargailah sumbangan yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin khususnya Yang Berhormat Datuk Menteri, dan belanjalah berhemah dan jaga diri, jaga keluarga, jangan keluar daripada rumah, dan terima kasih di atas kerjasama anda semua. Terima kasih. Sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan hari ini yang telah banyak memberi bantuan, sama ada secara keseluruhannya atau tidak. Tapi apa yang saya dapat memang ianya satu impak yang besar kepada penduduk, di mana pergerakan kawalan pergerakan ini amat terhad kepada KIR sejak atau Ketua Isi Rumah. Jadi saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Peter Anthony
dengan Datuk Bolkiah selaku Wakil Rakyat N3 Pitas yang telah bekerja keras, bertungkus lumus untuk membantu kami menyalurkan bantuan apa yang terdaya oleh pihak Datuk dan juga pihak kerajaan. Terima kasih. Kami di peringkat daerah Pitas berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Peter Anthony kerana telah memberi bantuan kepada rakyat khususnya di daerah Pitas ini. Kalau boleh semua menteri-menteri yang ada datanglah daerah Pitas dan bagilah bantuan. Itu yang kami mengharapkan daripada Parti Warisan Sabah khususnya PIS 167 Kudan. Terima kasih. Satu kaedah akan dipertimbangkan dalam usaha mengatasi masalah bekalan air tidak mencukupi di daerah Pitas. Menurut Datuk Peter Anthony, penambahan tangki air berkapasiti sekurang-kurangnya 3 MLD mampu menyelesaikan masalah bekalan air sementara menunggu loji air yang baru dijangkakan siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Berkenaan dengan masalah air yang dihadapi oleh masyarakat ataupun penduduk-penduduk di kawasan Pitas ini pun dalam lawatan kita nampak tadi di mana kedudukan loji di kawasan Pitas ini sebenarnya sudah melebihi had keperluan sepatutnya 8 MLD dan loji tersebut cuma boleh menampung di dalam 6 MLD bagi pemprosesan air. Dan untuk langkah tambahan, saya telah minta supaya DE di Pitas ini mempertimbangkan satu kaedah, iaitu penambahan tangki storage air kepada 3 MLD sekurang-kurang. Dan ini akan membolehkan sekiranya berlaku permasalahan kemarau ataupun kekurangan air untuk diproses, maka air storage ataupun air daripada takungan ini dapat kita gunakan untuk memproses air. Saya percaya dengan kaedah ini, sementara menunggu siapnya loji yang baru telah dicadangkan yang akan mengambil masa kemungkinan dalam 2-3 tahun lagi, maka masalah ini akan dapat kita selesaikan. Kehadiran beliau hari ini macam killing 3 birds with 1 stone. Pertama, jalan saya dapat diselesaikan, Jalan Salim Podon. Kedua, kita juga berpeluang memberi bantuan kepada rakyat, bantuan makanan, bungkusan makanan. Dan bukan saja rakyat yang ada di kawasan Pitas ini, di PDM, di kampung-kampung, tapi juga persatuan juga kita beri pada hari ini. Dan yang ketiga, Menteri datang hari ini, dia dapat sedikit sebanyak menyelesaikan masalah air di Pitas. Temporary measure yang saya ingat perlu dilaksanakan dengan segera dengan penambahan tangki seperti yang dicadangkan oleh Menteri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Menteri kerana sedikit sebanyak meringankan kerja saya sebagai wakil rakyat sini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Lawatan Menteri pada hari ini saya cukup teruja. Ini kali pertama dia telah memberi sumbangan yang begitu banyak bagi daerah Pitas, terutama dari segi bantuan beras dan juga beberapa peruntukan yang telah dia luluskan oleh Menteri sendiri mengenai apa yang PKB perlukan, yaitu dari segi SJR-nya, yaitu sekadar jalan raya, peruntukan untuk di loji, bagaimana untuk mengatasi masalah air di daerah Pitas. Jadi sesungguhnya satu berita baiklah kepada daerah Pitas, terutama sekali kampung-kampung yang dilawat oleh Yang Berhormat tadi, di mana beliau telah bersetuju meluluskan pengaspalan jalan di Kampung Salim Podon Darat. Saya merakamkan banyak terima kasihlah kepada Yang Berhormat Datuk Bolkiah Ismail kerana beliaulah yang sebenarnya membawa Yang Berhormat Datuk Peter untuk datang ke Pitas untuk sama-sama melihat keperluan masyarakat Pitas khususnya dari segi kemudahan asas. Jadi syukur alhamdulillah ada beberapa tadi pengumuman terutama sekali jalan dan loji air lah. So, selain daripada pengumuman yang diumumkan tadi, beliau juga menyumbang bantuan makanan kepada masyarakat Pitas. Jadi saya bersyukurlah dengan kehadiran beliau dan mudah-mudahan beliau akan datang lagi lah ke Pitas, bukan saja dalam keadaan yang sebegini, tapi akan datang lah. Jarum halus kelindan sutra, jangan jadi itik bertaji. Datuk Peter Anthony turut menyelar dan menasihatkan pihak yang sengaja menimbulkan isu mengenai peruntukan oleh kerajaan negeri untuk menambah baik infrastruktur dan kemudahan asas luar bandar dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah untuk menghentikan tomahan, sebaliknya sama-sama berganding bahu dalam mendepani wabak pandemik itu. Tuduhan daripada pihak luar yang menuduh melulu berkenaan dengan peruntukan yang diperuntukkan untuk infrastruktur. Kita kena faham, bukan sahaja bantuan pada masa ini untuk bahan-bahan makanan. Tetapi juga kalau kita lihat, baru-baru ini
berlaku permasalahan apabila sahaja kita mau mencari tempat untuk penempatan kuarantin yang baru seperti di Tandik 2. Kedudukan di tempat tersebut, kedudukan yang tidak tersedia, tidak ada kemudahan air, tidak ada kemudahan tandas dan sebagainya. Dan kita terpaksa mencari peruntukan untuk menyediakan kawasan ataupun tempat tersebut sebelum ia boleh digunakan. Dan peruntukan inilah yang digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi menampung keperluan-keperluan dari segi infrastruktur. Jadi tidak ada timbul berkenaan dengan kononnya tidak perlu menyediakan peruntukan bagi kegunaan infrastruktur. Selain daripada itu juga peruntukan, contohnya penyediaan tangki-tangki air, pemasangan pipe dan sebagainya. Dan ini semuanya perlu peruntukan bagi kita mempersediakan kemudahan-kemudahan sebelum ia digunakan oleh agensi-agensi ataupun terutama kepada Kementerian Kesihatan. Kita tidak boleh menunggu peruntukan daripada Kuala Lumpur oleh kerana ia terlalu lambat dan perlunya kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Sama ada siapa yang mengeluarkan peruntukan dahulu ataupun akan diklaim kemudian oleh kerajaan negeri, itu tidak menjadi ataupun tidak timbul masalahnya pada ketika ini. Masalah dia adalah macam mana kita menyediakan prasarana yang baik, kedudukan infrastruktur dari segi penyediaan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Oleh kerana kedudukan infrastruktur di negeri Sabah dan di Kuala Lumpur itu agak berbeza. Di Kuala Lumpur kita mempunyai tempat-tempat yang begitu standard, mempunyai kemudahan yang banyak dan kemudahan yang sudah tersedia daripada dahulu. Tetapi di Sabah kita tidak mempunyai kemudahan-kemudahan yang ditetapkan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Oleh sebab itulah kita memerlukan kemudahan ataupun peruntukan infrastruktur bagi kemudahan penambahbaikan ke semua infrastruktur ataupun tempat-tempat kuarantin kita dan sebagainya bagi kemudahan menghadapi bencana COVID pada ketika ini. Dan saya percaya tidak timbul masalah kononnya ada suara sumbang. Saya nasihatkan mereka lah supaya berhenti daripada membuat temahan. Marilah kita sama-sama menghadapi masalah ini, selesaikan secara kekeluargaan dan bukannya menuduh sembarangan kepada usaha murni yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Dengan itu, sekian berita KDM TV. Selaras perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah, min dada idlamin, kita jaga kita. Saya Siti Pajahamin, jumpa lagi.